Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda binti Aziz bersama ahli kumpulan saya, Nur Izlin Natasha binti Syaiful Rizal, Nur Ain Sofia binti Muhammad Sufyan dan Nur Masyitah Hanum binti Zalmi Anwar akan membentangkan beberapa ayat daripada surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah yang pertama iaitu Suratul Najm akan dibentangkan oleh saya. Yang kedua, Suratul An'am akan dibentangkan oleh Nur Ain Sofia. Yang seterusnya, Surah At-Takwir dan Suratul Takatsur akan dibentangkan oleh Izlin Natasha. Dan yang terakhir, Suratul Ma'idah akan dibentangkan oleh Masyitah Hanum. Ta'riful Mathal. Al-amthalu jam'u mithlu wal mathal wal mathil kasyibhu wasyabih lafzan wa ma'na. Al-mathal fil adab قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكى فيه بحال الذي قبل لأجله. تعريف المثل. الأمثال jamak kepada mithlu yang merujuk kepada perumpamaan sesuatu benda. Dalam kesusastraan, al-mathal digunakan dalam sebuah penceritaan ataupun ketika menceritakan sesuatu hikayat yang mana merujuk kepada keadaan yang berlaku sebelumnya. أنواع الأمثال في القرآن: أمثال الواحدة، الأمثال المصرحة وهي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه. الثاني الأمثال الكامنة وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز. الثالث الأمثال المرسلة وهي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ للتشبيه. أمثال المسرحة dia menggunakan lafaz yang merujuk kepada tashbih secara jelas. Amthalul kaminah tidak menggunakan lafaz at-tamthil tetapi menunjukkan makna-makna yang baik. Yang ketiga, amthalul mursalah, amthal yang tidak menggunakan apa-apa lafaz tashbih. Ayat Suratul Najm ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim laisa laha min dunillahi kashifah dalam kategori jenis yang ketiga iaitu al-amthalul mursalah. Baiklah, saya akan menyambung perbahasan mengenai surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Ayat ini adalah berkaitan tajuk jadal Al-Quran. Apa itu jadal Al-Quran? Al-jadal ataupun al-jidal bermaksud berdebat ataupun bertukar pandangan antara dua pihak dengan tujuan mengalahkan pihak lawan. Perbuatan jadal ini merupakan antara tabiat atau fitrah semula jadi manusia kerana sifat manusia yang sentiasa bergaduh dan bermusuhan. Baginda Rasulullah SAW juga diperintahkan untuk berdebat dengan kaum musyrikin menggunakan cara yang baik yang dapat meredakan keganasan mereka. Seterusnya, Tariqatul Quran fi Munazarah iaitu cara Al-Quran dalam berdebat. Al-Quran banyak mengemukakan dalil dan menggunakan bukti-bukti kuat untuk mematahkan hujah musuh-musuh Islam yang mana dapat difahami oleh setiap individu. Pada masa yang sama, Al-Quran juga membatalkan setiap keraguan yang salah dengan membentangkan dan mencegah menggunakan gaya bahasa yang jelas hasilnya, sempurna susunannya, sehingga kan tidak perlu membuat kajian lanjutan kerana dapat difahami oleh akal dengan mudah. Selain itu, Al-Quran juga tidak mengikut gaya perdebatan ahli kalam seperti membuat mukadimah dan natijah akhir. Seterusnya, anwa' min munazarah Al-Quran wa adillatuhu, jenis-jenis perdebatan dalam Al-Quran dan dalilnya. Perdebatan dalam Al-Quran terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, banyak pengungkapan ayat-ayat kauniyah yang merujuk kepada tanda-tanda dan alamat yang diikuti dengan perbuatan melihat untuk dijadikan bukti penetapan bagi asas akidah seperti mengesakan Allah dalam ketuhanannya dan keimanan kepada malaikat, kitab, rasul dan juga hari akhirat. Jenis yang kedua pula ialah ayat-ayat perdebatan terhadap musuh-musuh Islam dan melawan hujah mereka. Terdapat pelbagai bentuk bagi jenis ini, antaranya dijelaskan dengan dalil daripada surah Al-An'am ayat ke-143 dan 144. Dalil ini adalah contoh bagi bentuk as-sabru wa taksim, iaitu batasan dan pembahagian dengan menghadkan sifat-sifat dan membatalkan salah satu daripadanya sebab daripada hukum.
Dalam ayat ke-143 telah dijelaskan secara terperinci bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 8 ekor haiwan ternakan secara berpasangan, sepasang daripada biri betina dan biri jantan, yang sepasang lagi terdiri daripada kambing betina dan kambing jantan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada kaum musyrikin sebagai satu kritikan, iaitu manakah yang diharamkan Allah di antara haiwan itu? Apakah yang diharamkan adalah yang 2 jantan atau yang 2 betina atau yang ada di dalam kandungan kedua betina itu? Lalu Allah menyuruh kaum musyrikin tersebut mengemukakan bukti dan keterangan dari kitab Allah atau keterangan dari para nabinya bahawa Allah mengharamkan perkara tersebut sekiranya mereka bercakap benar dan tidak membuat-buat bukti itu. Demikian pula dalam ayat ke-144 dijelaskan bahawa Allah Subhanahu Taala telah menciptakan sepasang unta jantan dan betina serta sepasang lembu jantan dan betina. Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada kaum musyrikin, iaitu manakah yang diharamkan Allah di antara haiwan itu? Apakah yang diharamkan adalah unta atau lembu yang jantan atau yang betina sahaja atau anak yang dikandung unta atau lembu betina itu? Lalu Allah bertanya lagi, adakah kaum musyrikin tersebut menjadi saksi ketika Allah mengharamkan haiwan itu? Allah mengatakan lagi bahawasanya siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri ayat ini dengan memberi penegasan bahawa sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung isi yang seterusnya, iaitu wasiqatu al-asliyatu lil-qasmi an yu'ta bil-fi'li uqsim aw uhlif muta'addiyan bil-ba' ila muqsam bih thumma ya'ti muqsam alaih wa huwa musamma bijawab qasam. Lafaz yang asal bagi qasam ini ialah kita menggunakan fi'il, bukannya kita menggunakan qasam tetapi fi'il. Contohnya uqsim atau uhlif, aku bersumpah. Lepas daripada perkataan itu, dia akan didatangi dengan huruf ba, dan kemudian itu akan disusuli dengan muqsam bih. Muqsam bih ini ialah yang kita nak sumpah dengannya. Sebagai contohnya, kita manusia mahu bersumpah, tapi manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Sebagai contohnya, aku bersumpah dengan nama Allah. Jadi Allah itu dinamakan al-muqsam bih. Untuk muqsam alaih pula ialah aku bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya aku telah solat. Bahawa sesungguhnya aku telah solat itu ialah muqsam alaih. Yang seterusnya iaitu siqatul qasam salasah. Yang pertama, fi'l ladzi yata'addi bil ba'. Yang kedua, wal muqsam bih. Yang ketiga, wal muqsam alaih. Bahagian lafaz qasam ini ada 3 bahagian. Kita nak lafaz qasam kena ada 3 perkara ini, iaitu fi'al yang muta'addi dengan ba'. Yang kedua, muqsam bih. Muqsam bih ni apa yang kita nak sumpah. Sebagai contohnya, aku bersumpah dengan nama Allah. Allah itu ialah muqsam bih. Muqsam alaih pula ialah apa yang kita nak sumpah ke atasnya. Sebagai contoh, aku bersumpah dengan nama Allah bahawa sungguhnya aku telah solat. Muqsam alaih ni ialah bahawa sungguhnya aku telah solat. Seterusnya iaitu ta'rif qasam fi istilahan rabat an-nafsi bil imtina'i an shay'in aw iqdami alaih, bima'na mu'azzam inda halif haqiqah aw i'tiqad, wa sama qalif yamina لأن العرب كان أهلهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحلف, iaitu mengikat diri dengan menegah daripada melakukan sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh orang Arab untuk bersumpah, orang Arab akan ambil tangan kanan orang yang nak disumpah itu. Kalau orang Melayu, kita akan berikrar untuk bersumpah. Itu sebagai contohnya. Seterusnya, al-muqsamu bihi fil Quran, yang disumpahnya dalam Al-Quran, iaitu yuqsamullahu ta'ala binafsihi al-muqaddasa al-mawsufah bisifatihi atau biayatihi al-mustalzimah bizatihi wa sifatihi wa yaqsamihi bi ba'di makhluqatihi, iaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya yang suci, dengan sifat-sifatnya ataupun dengan tanda-tandanya yang ada pada zat dan sifatnya. Dan Allah juga telah bersumpah dengan setengah makhluknya, menunjukkan bahawa keagungan tanda-tanda kekuasaannya. Seterusnya, wasail qismu fil Quran bimakhluqatihi subhanahu wa ta'ala, iaitu dan selain itu keseluruhan sumpah dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan makhluknya. Selain Allah itu adalah makhluk Allah. Sebagai contohnya bintang, angin, bulan. Selain Allah itulah yang dinamakan makhluk Allah. Syaitanir rajim. Fala uqsimu bil kunnas.
Fi surah At-Takwir ayat yang ke-15 yang bermaksud aku bersumpah dengan bintang-bintang. Uqsimu fi'al aku bersumpah. Bil qunnas bi tu ialah yata'addidu bil ba. Al qunnas tu bintang-bintang makhluk Allah. Maksudnya di sini Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Qunnas tu ialah muqsam bih. Allah nak disumpah ke atasnya. Allah nak bersumpah dengannya. Allah nak bersumpah dengan makhluknya, ke atas makhluknya. Awalu muqsam alaih. Apa yang kita nak bersumpah ke atasnya? Yang pertama, al-muqsam alaih yuradu bil qismi tawkidahu wa tahqiqahu. Fala badda an yakunu mimma yusinu fi zalika, iaitu yang dikehendaki dengan sumpah untuk menguatkan perkara yang kita sumpah itu. Yang kedua iaitu wajibul qasam yuskiru tarat wa huwa al-qalib wa taratul juzifu kama yuzifu hazaf mislu jawab law kathirun كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا لو تعلمون علم اليقين في سورة التكاثر الآية الكريمة. هذا من أحسن الأساليب لأنه يدل على التفقين والتعظيم. وجواب القسم dengan muqsam alaih itu adalah sama saja. Kadang qasam ini kadang-kadang disebut, kadang-kadang juga dibuang, sebagaimana dihazafkan jawab law. Dan dihazafkan seperti ini adalah uslub yang baik kerana ia menunjukkan pengagungan dan penghormatan. Kaqauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin fi surah At-Takatsur ayat yang kelima, yang bermaksud sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Baiklah, seterusnya saya akan sambung pembentangan surah Al-Ma'idah ayat 48. Ayat ini adalah berkenaan dengan khusus Al-Quran. Apa itu khusus Al-Quran? Al-khusus dari segi bahasa ialah tatba'u athar, iaitu mengikut jejak atau kesan. Khusus Al-Quran ialah kisah atau cerita berkaitan keadaan tentang umat-umat terdahulu, kenabian-kenabian terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Al-Quran banyak mengandungi peristiwa-peristiwa yang lepas, sejarah umat terdahulu, menyebut negara, negeri dan mengikut kesan setiap kaum serta menceritakan tentang kaum tersebut, gambaran yang boleh dilihat di cerita. Jenis-jenis khusus dalam Al-Quran terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama ialah kisah para nabi dan kaumnya, iaitu dakwah mereka kepada kaum mereka, mukjizat yang Allah beri kepada mereka iaitu para anbiya untuk menyokong ajaran yang dibawa. Sebagai contoh, Nabi Musa mukjizatnya ada tongkat yang boleh menjadi ular, membelah laut dengan tongkat. Selain itu, mukjizat Nabi Isa iaitu boleh menyembuhkan orang yang sakit. Jenis yang kedua ialah kisah Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa terdahulu dan individu-individu tidak sabit kenabian mereka. Contohnya Zulkarnain, kisah Talut dan Jalut. Jenis yang ketiga ialah cerita yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW seperti peperangan Badar dan peperangan Uhud dalam surah Al-Imran. Okey, baiklah, kisah-kisah dalam Al-Quran ini bukan khayalan. Seorang Muslim yang benar adalah mengimani bahawa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran ini suci daripada pengungkapan kisah fantasi yang tidak mengambil berat tentang realiti sejarah. Kisah-kisah Al-Quran itu semuanya mengandungi realiti sejarah yang dilukiskan dengan indah dan menarik. Surah Al-Ma'idah ayat 48 yang berbunyi wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Maksudnya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Kesimpulannya, ayat ini menjelaskan bahawa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu membawa kebenaran dan tiada keraguan di dalamnya. Kalimah musaddiqan artinya adalah membenarkan. Yang dibenarkan adalah kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Meskipun kalimah minal kitab berbentuk mufrad iaitu tunggal, makna yang dimaksudkan adalah jamak, yakni Al-Kutub. Kitab-kitab yang dibenarkan Al-Quran tersebut Taurat, Zabur dan Injil. Yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sebelum ketiga kitab ini diubah oleh manusia. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan muhaiminan alaih artinya adalah penjaga kitab-kitab terdahulu serta menjadi saksi terhadapnya sekaligus menjadi saksi untuknya mengenai kebenarannya. Ini salah satu fungsi Al-Quran. Selain membenarkan bahawa Allah pernah menurunkan kitab Taurat, Zabur dan Injil, Al-Quran juga menjadi hakim atas kebenaran kitab-kitab tersebut. Sehingga ketika saat ini didapati ada kitab yang isinya bertentangan dengan Al-Quran, maka ia tidak boleh dipercayai. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahawa apa saja isi dari kitab terdahulu yang sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah benar. Dan apa saja isi dari kitab terdahulu yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah batil.